Akak ingat tak apa akak buat kat saya tadi? Akak tanya dia, aku buat apa kat kau? Akak cekik saya tau kak. Uish. Dia kata akak cekik dia. Akak cekik macam mana? Akak cekik saya macam ni kak. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Ada juga insiden berlaku juga. Itu pun waktu syuting. Tapi semua tu akak dah ceritakan pada manager akak dah. Manager kita kena ceritakan lah pengalaman tu. Tapi kak, apa yang saya menarik, macam akak cakap akak ada cerita dengan saya, betul. Tapi ada satu cerita yang sangat menarik telinga saya sebenarnya. Yang mana apa tu? yang terjadi kepada akak waktu akak diikat. Diikat? Mungkin kita boleh tampil sikit. Apa yang akak boleh cakap ketika itu waktu tengah syuting. Akak diceritakan semula oleh orang keliling kan. Director, wardrobe department, ada orang keliling. My production manager pun ada situ. Akak terlibat dalam penggambaran drama episod panjang lah. So ketika itu kita punya main location kita di Langat. Okay. Somewhere dekat Batu 18. Dalam pendalaman. Cuma kalau akak boleh cakap, sebenarnya sebelum akak pergi ke location, malam tu sebenarnya akak bermimpi satu rumah. Akak dalam mimpi akak tu akak nampak satu rumah. Akak nampak ada benda hitam berlegar dekat atas. So mimpi begitulah. Itu je mimpi akak. So the next morning bila akak nak pergi ke location memang tempat tu dalam sangat. Laluan dia pun hanya boleh satu kereta je muat. Okey. Dia punya lalang dia tinggi, kalau four wheel memang tinggi four wheel tu. So dia laluan tu kan. Bila sampai dekat location tu, first thing akak jumpa rumah tu, akak tengok rumah tu akak dah Allah. Sama lah dengan mimpi tu. Mata akak mimpi. Tapi waktu tu macam mana akak nak bercerita dengan orang? Betul. Takkan akak nak cakap aku mimpi rumah ni lah. Takkan kita nak bercakap macam tu, right? So paling tidak ketika itu akak punya makeup artist akak. Tapi I think boleh sebut kot makeup artist akak kan, PS Mansur. Okay, yang latah tu kan, dia akak turun dengan dia masuk dalam satu bilik. Memang rumah tu sebenarnya rumah tu penuh dengan barang antik. Okey. So masuk je, naik tangga satu bilik. Lepas tu ni ada dengan katil. Katil semua katil lama, katil yang tiang yang brass tu tau, yang katil tinggi. Lepas tu dia punya dressing table tu pun memang semua lama lah. So akak ada juga pesan dekat PS tu, akak cakap PS nak letak barang tu elok-elok sikit lah, ni barang lama, akak cakap. So dia kata okey faham. Dia cakap, lepas tu akak cakap kat dia, kau percaya tak kalau akak cakap akak mimpi rumah ni? Tapi sampai setakat itu je akak cakap macam tu. Sebab dia kata mimpi apa? Akak tak tercakap. Sebab akak rasa risau, takut kalau orang mendengar, orang akan fikir kita ni taksub ke, orang akan salah faham. So kan benda tu kan boleh mengundang fitnah juga. So bila benda tu berlaku, so akak just ambil langkah untuk diam je lah kan. Akak duduk atas katil tu, saya sambil-sambil tengok skrip apa semua. Tiba-tiba datanglah salah seorang kru ni,
Kata Kak, akak boleh tolong bangun sekejap tak Kak? Dia kata. Kenapa? Dia kata dia nak tengok. Dia kata dia nak angkat tilam tu, ambil satu papan. Kak tanya dia, kau nak buat apa papan ni? Alah, pinjam sekejap je Kak, dia cakap tu. Kau baik-baik tahu, ini barang lama ni semua barang-barang lama. Sebab memang rumah tu, tapi rumah tu memang bersih. Cuma rumah tu tak dihuni. Mungkin owner dia jadikan rumah singgah ke, tak tahulah. So itu adalah main location akak ketika tu. Kita ada berpuluh scene dekat situ. Ush. Kita baru buat second scene heavy yang melibatkan ramai pelakon kat bawah. So ketika itu, setelah yang dia ambil papan semualah, akak nak naik atas nak tukar baju. So akak minta tolong wardrobe punya department tukarkan baju sebab baju tu tak sesuai untuk scene yang dia punya ni lah. Yang seterusnya tu macam tak kena. So akak minta tukar baju. Ketika itulah akak nak minta this wardrobe punya orang ni, tiba-tiba akak rasa kena cekik. Akak cakap aku tak boleh nafas. Akak cakap, akak duk fikir, aku sakit jantung ke ni? Kok tiba-tiba nafas tak boleh bernafas kan? Dan dia kata, yang akak ingat, dia cakap, akak okey ke? Tak boleh nafas. Akak cakap, akak tak boleh nafas. Lepas tu akak ada minta dia, akak masih ingat, akak ada minta dia air. Akak nak air. So dia kelang kabut bagi akak air. Akak minum, lepas tu tak lepas juga. Dia macam ada benda tak lepas kat sini. Dia ada something tak lepas kat sini. So yang akak tahu, akak dah terrebah ke macam mana? Akak dah terrebah macam tu. Cuma yang bila kata yang kena cut, kena cut tu, itu pun setelah dicerita oleh director, oleh yang mana yang menyaksikan tu, dia cakap akak masa rebah tu, dia kata akak dah nak lompat daripada, dia kata akak nak lompat dari tingkap sebenarnya ke bawah. Rumah tu rumah papan tau, rumah tu bertangga. Kata akak nak lompat, diorang halang, something like that lah. Lepas tu macam akak dah tak sedar. Dia cakap akak dah tak sedar. Dia kata yang diorang cakap akak hanya memandang pada satu bilik, which bilik tu adalah bersebelahan dengan bilik yang akak duduk tu sebenarnya. Tapi bilik tu dah awal-awal dipesan oleh tuan rumah tak boleh buka. Itu dia katanya lah. Tapi dia kata akak asyik mandang ke bilik tu. Cuma ketika itu diorang fikir, dia kata akak tak respon dengan apa diorang cakap. Diorang terpaksa panggil ambulans. Okay. So diorang nak bawa akak ke hospital katanya. So dia kata mungkin Kak Lida ni sakit jantung ke, hypo ke, kita tak tahu kan. So dia kata orang dah check. My production manager kata apa tau? Kak, akak orang check kita semua okey. Tak ada darah tinggi, tak ada apa, semua okey. So diorang cakap kalau nak bawa ke hospital pun tak guna. Betul. Kata ini bukan hal yang kita boleh ni. So kita kena panggil orang yang lebih pakar, yang mahir, yang arif dalam bidang ni. So yang akak tahu, yang diorang cerita, akak memang tak, macam I cannot respond. Akak tak boleh bangun, tak apa. Diorang papah akak masuk ke dalam ambulans katanya. Daripada atas semua papah akak punya ramai tu, kru tu, semua papa akak daripada atas turun ke bawah. Dia kata by the time kata, Kak, kau berat sangat Kak, dia cakap. So by the time dia nak masukkan akak ke ambulans, akak boleh tegak berdiri. Cakap. Daripada katil ke apa? Ya, tak, belum lagi sampai katil. Dia bapa akak boleh, dia nak bawa nak masuk kan, akak boleh tegak berdiri. Daripada tadi dia kata, Kak, orang papa engkau daripada atas sikit punya susah tiba-tiba sampai masuk dekat dalam ambulans tu. Dia cakap, you dah tegak berdiri, you lompat ke bawah, dia kata. Akak lompat. Maksudnya lompat daripada van daripada ambulance dalam tu. Yes, akak berdiri kat dalam tu, betul akak lompat. Dari katil lu lompat ke bawah. Daripada yes, diorang tak sempat nak masukkan nak tempatkan akak ke atas katil tu pun. Jadi akak dah lepas. And then itu yang diorang cakap yang bila akak tahu-tahu, akak sedar-sedar, akak dalam ambulans, dibawa di sebuah masjid dekat situ dengan tangan berikat. Tangan akak kena ikat waktu tu. So bila akak tengah sedar tu, akak tengok ni ada production manager,
ada wardrobe punya orang ni kan kat sini. Akak tengok dia. Kata Kak Lida macam tu. Kak Lida, ni Kak Lida ni Kak Lida dia kata. So akak buka. Apa pasal ikat ni? Kak, memang tadi terpaksa ikat Kak. Kita terpaksa ikat, dia cakap macam tu. Lepas tu bila dah buka, akak tengok pakaian akak semua basah. Basah dengan adalah ada tanah, ada lumpur-lumpur ni. Akak cakap, asal baju aku basah? Dia kata, sebab yang diorang cakap, akak berlari dalam hujan Kak, dia cakap. Uish, berlari Dia kata akak berlari dalam hujan. Pasal akak tengok dia pula, kau kenapa basah? Dia pelencun. Dia kejar Kak. Saya pun sama-sama berlari dalam hujan dengan akak, dia kata. Dia kata macam tu. Lepas tu akak pun tiba-tiba, akak buat macam ni. Mana tudung aku? Akak dah lama free hair daripada tadi Kak. Aduh. Maksudnya dalam kejadian tu akak dah tak Ya, akak dah tak tahu dah apa nak jadi. So ketika tu aku cakap, ya Allah, mana aku kata, dia kata akak dah lama free hair daripada tadi, dia cakap macam tu. So datang pula satu cameraman ni, dia dekat pintu ambulans, dia kata, Kak Lida, okey tak? Dia kata, okey. Akak ingat tak apa akak buat kat saya tadi? Akak tanya dia, aku buat apa kat kau? Akak cekik saya tau Kak. Uish. Dia kata akak cekik dia. Akak cekik macam mana? Akak cekik saya macam ni Kak. Terangkat tak dia? Tak tahulah, dia kata dalam keadaan macam ni, tapi orang keliling nak meleraikan. Disebabkan apa? Director akak cakap, dia kata sebab dia kata waktu tengah akak dalam keadaan macam tu, dia cuba untuk rukiahkan akak. So director ni cakap, kau jangan rukiahkan Kak Alida. Dia cakap jangan. Tapi dia nak baca, dia mungkin dia lah niat nak membantu kan. So waktu tu akak pula mungkin tindak balas tu, tak tahulah apa, kata akak boleh cekak dia macam ni. Itulah dia. Sampaikan yang akak nak berlari tu pasal akak nak berlari ke hutan katanya. So director akak ni terpaksa lompat di belakang akak untuk jatuhkan akak. Itu yang habis baju basah dengan dalam hujan, lepas tu dengan tanah-tanah semua kan. Kata dia terpaksa lompat nak kasi akak jatuh, dan baru orang keliling terpaksa tangkap akak. Itulah kejadiannya. Yang akak tahu dia macam apa macam kita nak cakap benda tu sangat pantas berlaku. So kita rasa macam ya ke ni kan. Cuma yang ada satu part wardrobe department akak ni, dia cakap apa tau, Kak, akak memang sangat langsir, dia cakap. Dia kata akak ni kata, you action dia something like that lah, dia cakap macam tu. Kata dahsyat you Dia kata kenapa? Ustaz tu suruh akak baca. Ikut saya baca, dia kata. Habis tu akak boleh pandang dia macam dah mati. Akak cakap, maksudnya akak jawab tu. dia kata akak cakap dengan ustaz tu macam dah mati. Lama. Jadi dia kata lama juga ustaz tu, dia macam-macam segala surah apa yang dia baca. Yalah, dia kata panjang Kak, lama juga nak kasi akak okey ni, dia kata. So itu yang akak tahu. Tiba-tiba yang akak tersedar, apa pasal aku kena ikat ni? Akak suruh Kak Lida, ni betul Kak Lida. Okey. Tak, kita terpaksa ikat akak tadi. Itu yang dia buka tu. So untuk yang selanjutnya akak, bermakna penggambaran ketika itu terpaksa diberhentikan. So diorang terpaksa ambil keputusan untuk tukar location. So kita langsung tak guna tempat tu. Asyik melambat-lambat kan. Tapi nak buat macam mana? Yang 30 scene tu tak dapat buat lah. 30 scene akak tukar kat tempat lain lah. Yes, terpaksa. Diorang terpaksa cari location lain. Tapi bukan hari yang sama. Maknanya hari yang berbeza. Diorang terpaksa ganti kan. Okay, so selepas akak sedar tu, akak dia tanya ustaz kenapa akak akak tak pernah tanya. Akak tak pernah nak. Tak pernah. Cuma itulah, akak tak pernah. Tak tahu nak cakap lah macam mana. Tapi yang cuma akak tahu, yang akak ni mudah trigger dengan keadaan ni lah kan. Mudah trigger dengan keadaan ni. Sebenarnya berat juga dugaan nak syuting ni rupanya bukan mudah. Yelah, rupanya di sebalik tabir tu pun ada ceritanya. Itu pun dah penat dah. Sekarang nak syuting penat lagi. Tak masalahnya. Ya betul. bukan Lepas kejadian tu akak sangat penat. Sangat penat dengan lebam-lebam macam-macam lah. Memang sangat penat. Itu antara akak punya ujian ketika tu. Cuma kalau misalnya Hafiz tanya tadi, tak pergi ni tanya ustaz, akak tak pernah. Every time kejadian tu tak pernah.
Faham. So nak buat macam mana? Kenapa akak tak tanya? Sebab takut nak tahu ke ataupun tak nak ambil tahu? Atau Kata tak ambil tahu tu sebenarnya akak faham keadaan akak ni sebenarnya dia macam mana nak cakap Kira pernah lah jumpa ustaz sebelum tu. Pernah. Yang akak diberitahu akak ni adalah orang kata laluan tu dah ada. So kerana mudahlah trigger dengan keadaan-keadaan kalau kata kita pergi satu tempat. Sebab tu bila akak pergi satu tempat tu akak akan rasa dulu best ke aura tu kita boleh rasa. Cuma kadang-kadang tu macam keadaan ni sebenarnya apa yang nak disampaikan pada keadaan tu sebenarnya benda yang kononnya yang hadir tu dia marah pasal ada ambil barang tanpa minta izin. Faham. Itu je. So mungkin waktu tu akak punya main location, akak pula so kita main kat situ. Ya betul. So mungkin siapa dia ni tepat lah dia ni. Jadi tergedala lah semua. Mungkin begitu kot. Akak pun tak tahu. That's why lah. Okey, kat sini kita dapat tengok rupanya macam selalu kita tengok kat TV dia berlakon. Orang ingat berlakon cerita setengah jam, dia berlakon pun setengah jam jugalah. Padahal nak buat lama. dalam satu cerita tu 5 Yes. minit pun boleh jadi Betul. berjam-jam. Betul. Kan? Tapi dengan ada dugaan ni macam ni, penat kita pun ada pengalaman berlakon penat. Tu yang ada juga tertanya jugalah dengan rasa dengan Kak Lidan. Sedangkan cerita tu cerita bukan cerita hantu. Pernah tak rasa pengalaman berlakon cerita seram, akak ada mengalami situasi yang sama macam tadi tu? Macam berat ni soalan. Maksudnya berlakon cerita seram mengalami Macam tadi juga dia dah dengan benda-benda tu. Akak rasa setakat ni akak tak pernah berlakon cerita seram sebenarnya tahu. Yang akak ingat akak ada berlakon satu cerita di bawah arahan Pekin. Location dia di Kuang. Okey. Kuang betul lah Kuang. Salah satu rumah banglo. Dia betul-betul kalau masuk dalam tu dia sampai ujung tau. Ujung tu dah tak ada jalan dah. Ujung tu hutan. Lepas tu akak cerita psiko. Cerita saya. Dia psycho. Dalam satu scene tu akak ni kononnya berdepan dengan husband and madu. Okey. So husband bawa balik madu ketika tu tau, which madu tu sedang pregnant. So kita punya emosi ketika tu kita Marah. Sedih, marah, hampa semua ada. Kita diperlukan dalam scene tu kan. Sebab kononnya akak sendiri tak boleh nak bagi zuriat pada husband. So husband pula berani mati dia bawanya madu dia. So untuk akak nak deliver dialog marah tu, akak cuma sedar, akak tahu, tapi rasanya Pekin dia tak cut benda tu, tak tahu ada cut ke dia tak cut. Sebab tiba-tiba akak ada satu, akak tak boleh nak deliver, akak dah menggigil-gigil sebab akak rasa macam ada benda dia suruh akak lari keluar. Masa akak tengah nak berdialog tu, ada satu macam benda dia suruh akak lari keluar, tapi akak ni try aku tengah kerja ni. Macam tu tau. Dalam hati ni nak dialog, tapi dialog tu kita tengah nak build up kita punya mood marah, nak bercakap dengan husband. Waktu tu benda tu dia bercampur-campur macam suruh lari keluar. Macam lari keluar, tapi akak macam force diri untuk ignore benda tu. So it happened that rupanya benda tu melalui kawan akak yang datang temankan akak ketika tu, dia cakap akak ambil masa, akak boleh duduk diam, ambil masa untuk nak deliver dialog tu, tapi ketika tu Pekin biarkan benda tu running. So dia biarkan. So benda tu sebenarnya yang buatkan akak ambil masa tu sebab akak terpaksa kontrol diri untuk tidak lari keluar. Faham. Kalau you nak cakap macam mana, kadang kita nak cerita benda-benda yang kita tak nampak ni, benda-benda susah Hafiz. Faham. Hanya orang yang pernah mengalami dia faham lah benda tu. Yalah, kalau kita tengok daripada cerita Kak Halida ni sebenarnya, kita dah faham yang Kak Halida ni sebenarnya dah lali dengan gangguan-gangguan yang ada. Betul yang pernah dia lalu. Dan sebenarnya kalau kita dengar lagi daripada awal lagi tadi, memang sebenarnya dah sangat lama Kak Halida ni diganggu dan terasa diganggu tu semua tu. Kalau kita boleh tahu dia tengah mengerjakan sesuatu untuk melibatkan emosi.
Yes, betul. Mengubah emosi daripada kau tengah berdiri ni dan tiba-tiba kau kena ubah emosi kau untuk kau deliver satu benda yang berbeza. Maksudnya dalam situasi yang berlakonan yang dia buat. Tapi ada satu benda pula cakap keluar, lari, pergi. Macam tu. So kalau orang dah sampai level nak control macam tu, so it's something different, different gila tu. Betul. Kalau part kita pun tak tahu apa jadi kita dah lari kot. Macam orang suruh lari, siapa suruh lari ni? Sebab tu kadang kan bila akak tengok orang pergi buat explore kat mana-mana kan, akak tengok orang punya vlog tu, nampak tak? Tahu. Kan akak tengok, jadi akak kan terfikir apa tau, apa perasaan orang sebenarnya bila korang pergi ni berdepan dengan tu. Kadang akak cuba nak menempatkan dia kan, ni kalau aku berada kat situ, ni explorer tak ke mana apa tak ke mana, memang menghadap aku je lah ni kan. So you faham tak? Faham. Benda-benda tu. Yelah, bila kita bermain dengan benda ni, dia bukan physically je tau, dalam pun sama. Betul. Kita punya Yes, batin. tapi masalahnya Syuk, akak tak bermain dengan dia, dia nak bermain dengan akak. Sebab Yelah tu. macam Dia akak nak cakap bermain tadi akak. tapak kan, akak macam apa, dah pernah kena benda ni, so dia dah ada tapak ada sendiri. So bila akak berjalan kat mana-mana pun, kalau benda tu ada sekitar akak pun, dia akan Yes, cuba betul. untuk Betul. trigger akak untuk bagi tahu aku ada kat sini. Macam tu kan. Even masa Mr. Adam punya vlog, walaupun akak tengok akak boleh nampak ada pergerakan di belakang tu. Waktu tu tau, akak tengok nampak. Tapi disebabkan akak fikir dah habis tengok, okey akak terus tutup. Sebab kadang-kadang energi tu kadang-kadang boleh Betul, dia datang. benda tu. Oh, dia boleh datang Energi tu lain ni. Bila kita rasa So selalu macam akak nampak macam contoh dalam video tu kan, nak tanya lah, daripada segi mata akak, kiri atau kanan? Kanan ke banyak melihat daripada kiri bila melihat sesuatu tu? kau ni daripada tadi soalan berat ni. Tahan juga. Tak, tapi saya ingat akak rasanya Betul juga. belah kiri. Lagi kiri Tak Jangan Betul koyak. belah kiri. So akak nampak. Tapi bila benda-benda macam tu macam akak ada, itulah masalahnya bila akak tengok vlog-vlog yang melibatkan this contohlah macam paranormal punya ni kan, akak ada tengok juga. So kadang-kadang ada satu energi yang akak terpaksa stop. Akak tak nak tengok. Dia rasa tak best tu datang. Vibes tu dia macam, sebab dia kan melalui energi kan, energi benda tu. So akak rasa kata ni semua sebelum dia mengundang biar aku tutup. Macam tu lah. Okey, baik. Macam mana? Oh, Tapi akak berminat sebenarnya nak join korang ni sebenarnya. Dah. Dia boleh bawa. Dia bawa dia urat putus, takut dia dah hilang. Dia bawa. Dia urat putus, dia dah hilang. Sebab tu dia boleh jadi manager kak. Tapi memang menarik lah apa yang dikongsikan oleh Syuk. Kalau macam setengah orang, setengah artis, dia orang banyak simpan benda-benda macam ni. Kalau setengah orang saja yang akan kongsikan apa yang terjadi kat dia orang. Dan bukan ramai bukan saya nak cakap tak ada yang nak bercakap, tapi tak ramai untuk berani untuk cakap macam yang akak cerita. Dan apa yang jadi dekat akak ni, kalau saya lah, situasi saya ataupun orang lain di sekeliling saya pun memang benda ni macam menarik macam dia tertarik dengan kita tau. Dan kalau akak kat situ, tak kira siapa pun dia akan pergi kat akak dulu. Dia akan cakap hi. Macam tu. Tak, betul-betul. Akak bila Adam cakap macam ni, akak teringat satu insiden berlaku dekat mana tau. Di waktu tu akak shoot di Pangkor. Pangkor. So akak duduk dengan seorang pelakon ni. Dah pun akak kadang-kadang bila benda-benda ni berlaku, sebenarnya akak ni ada masalah insomnia. Because kadang-kadang kerana apa tau berlakunya insomnia, kadang-kadang akak takut nak tidur. Takut nak tidur disebabkan akak takut bermimpi. Sebab kadang kita nak cakap nanti takut juga orang jatuh kata kita ni taksub terlalu. Orang kata kita terlalu orang cakap manifest sangat benda tu. Sebenarnya macam mana nak cakap setiap kali apa akak mimpi, benda tu akan berlaku. Itu yang akak takut. So itu yang menyebabkan akak jadi insomnia. Okay. Masa akak tengah shoot tu, akak nak kita dah ada bilik masing-masing ni, ada satu floor ni dekat yalah masing-masing semua dalam floor yang sama. Cuma ketika tu akak tak boleh nak tidur. So akak cakap, alamak, nak pergi turun bawah lah. Nak turun bawah, akak nak urut kaki. Kat luar daripada hotel tu ada tempat urut kaki. So akak pun
keluar. So akak cakap dengan pelakon ni, dia kata tak apa kak, akak selak je. Dia kata nanti apa-apa akak masuk tak payah nak ni kan. Sebab dia pun rasa safe sebab situ masing-masing kiri kanan semua kita je kan. Production lah. Orang-orang production. So akak turun bawah. Pada time akak nak turun bawah, akak nak urut kaki ni. Orang ni macam ni akak berjalan depan akak. Tu akak cakap kat dia, saya nak urut kaki. Akak hulurkan kaki. Lepas tu dia buat macam ni. Dia tengah pegang macam ni. Lepas tu dia buat macam ni. Kau bambit. So, maafkan akak, terkejut akak. Dia ada kucing. Ada kucing. so dia, dalam pada dia tengah nak pegang kaki akak tu, dia pandang ke belakang. Lepas tu dia pegang kakak depan akak. Dia cakap macam ni, ramai pengikut kau. Dia cakap macam tu kan akak. Jadi akak macam, siapa ikut saya? Tak ada apa-apa. Dia urut. Akak tak fikir apalah. Sebab bila dia tengok macam tu, dia tengok akak, dia urut. Tu dia cakap ramai pengikut kat belakang tu. Dia cakap, akak pun macam, siapa pengikut saya? Siapa yang ikut? Dia cakap tak ada apa-apa. Saya diurut. Dah selesai urut, akak naik atas. Naik atas nak masuk bilik. Bila akak masuk bilik, akak nak tidur. Sebelum nak tidur tu akak masuk toilet tau. Toilet, akak keluar, akak terus nak tidur. The next morning, pelakon yang ada satu bilik dengan akak, dia cakap ni, kak, semalam akak masuk, akak urut kaki kat bawah ke? Dia cakap, urut kaki kat bawah. Kata saya, masa akak masuk, saya pula tak boleh tidur, dia cakap. Sebab dia kata saya nampak akak keluar daripada toilet, akak nak baring. Lepas tu saya tak boleh tidur, saya ternampak keliling akak, ramai orang jaga akak. Dia cakap macam tu. Uish. Kata dia nampak, maknanya this girl pun ada kelebihan itulah. So dia kata dia nampak ada orang keliling akak tidur. Dia cakap macam tu. So akak, orang keliling aku tidur. Benda tu puzzle dan akak tak pernah ambil tahu apa bendanya. Akak tak pernah ambil tahu. Oh. Tapi akak tak ada rasa apa-apa. Macam bila dia cakap tu, yalah selalu macam saya cakap dengan, contoh saya cakap dengan Syuk, ada orang ikut kau, mesti kita akan rasa macam memang ke apa ke. Ada tak akak rasa macam bila dia sebut tu macam ada trigger something tak? Macam akak rasa macam yeah. Kadang-kadang tu trigger juga. Kadang kita rasa seram. Kita apa sebenarnya kan. Tapi tak tahu lah, akak ni mungkin jenis hati kering kan. Akak tak tahu lah, akak macam tak kau lah kan, tak kisah. Akak tak ambil tahu siapa yang dia cakap tu. Cuma dia kata saya tak boleh tidur kak, saya nampak keliling akak orang jaga. Dia cakap macam tu. Dia kata begitulah. So akak pun macam, orang jaga, whatever lah dia cakap. Akak tertanya macam yang jaga tu pakai baju apa? Tak ada. So benda-benda macam tu lah. Yelah, Itu satu. Ada satu lagi ni. Okay. Panjang ni. Ni confirm lah, memang episod lah cerita. Satu ni, okay, dekat Morib. That's why kat Morib ni, akak bawa anak akak pergi menginap di Morib. Akak terlibat dalam penggambaran juga, tapi disebabkan dekat tempat penginapan kita tu tak begitu selesa. So akak decide, kita bawa anak kan waktu tu. Akak bawa anak akak pergi menginap di satu hotel di Morib, tepi laut. Hotel ni dah lama, I think dia dah abandon kot hotel tu. Yes. Akak masa akak masuk tu, orang yang menyambut akak ni, akak tengok asal mata dia merah. Tapi akak fikir macam something, benda lain lah, bukan pasal benda yang kita takut ni kan. Merah mata dia ni. Tapi akak tak kisahlah. Tapi disebabkan risaukan sebab kita tak nampak ada orang lain, so akak tu rasa tipu lah. Kejap lagi ada keluarga saya nak datang. Nanti beritahu tahu bilik saya dekat mana. Sebab supaya untuk kita tak rasa apa, secure untuk akak. Yes, betul. Sebab kita pula berdua, dua beranak. So bilik akak tu dekat belah atas hujung. Bilik tu memang besar. Toilet dia pun besar, ceiling tinggi. Memang dia dekat tingkat. Sebab I don't think akak naik pakai lift tau. Memang pakai tangga. Lepas tu malam nak tidur tu sebenarnya benda tu datang dalam mimpi. Macam mana nak cakap?
Nanti orang silap bilang orang cakap Kak Lina ni gila ke. Tak ada. Benda tu datang dekat hotel tu, dia ada macam, you tahu tak, macam ada ruang udara. Okey. Yang macam bongkar yang macam rumah lama dulu kan. So dia ada macam sliding, dia ada sliding kat situ. So masa akak tengah tidur, akak sebenarnya bermimpi. Akak mimpi ramai orang yang dah mati datang nak ambil anak akak. Dia tidak menakutkan, memang muka orang pucat, rambut panjang, baju putih. Dia keluar daripada celah-celah tu semua, dia macam merangkak tau. Tapi dalam mimpi tu akak, Astaghfirullahaladzim, akak baca, akak hembuskan kat dia orang ni. Sebab dia nak ambil anak akak ni. Benda tu hilang. Okay. Ini dah cerita apa ni? Sakit ke apa? Dia macam tu. Akak banyak kadang-kadang benda tu datang pun, dia cubaan tu dalam mimpi. Kalau tak nyata, dalam mimpi. Tapi lepas tu bila akak dah mimpi tu, benda tu akan terjadi kan untuk keesokan hari macam akak cakap tadi. Betul tak? Yes, ada yang satu keadaan tu dia begini, ada satu keadaan tu yang macam akak pernah cakap tu. Let's say malam ni akak bermimpi akak nak masuk rumah arwah mak akak ketika tu. Gate, akak nak masuk gate, akak nampak benda rambut panjang, mata dia mega, dia tengah di atas bumbung. Dia pandang ke arah akak. Ni mimpi tau Ini malam ni akak mimpi begitu, akak pandang dia pandang akak. Habis begitu je mimpi. The next day, tengah-tengah malam, anak akak tiba-tiba datang, akak dalam keadaan menangis. Cakap, kenapa ni? Dia kata, Mira takut. Dia kata, kenapa? Mira takut sebab kata Mira mimpi hantu kejar dia. Kata hantu kejar dia lari dalam hutan. Lepas tu akak tanya dia, hantu tu rupa dia macam mana? Dia cakap hantu tu rupa dia rambut panjang, ni mata dia seperti apa yang akak mimpi sebelum tu. So benda tu akak nak cakap macam mana? Dia macam ada Aku ada magnet lah. Akak pun rasa macam tu lah. Ya sebab untuk nampak benda diganggu kan. itu cara akak nampak benda tu melalui dalam mimpi. Ya, betul. Itu sebab kadang-kadang, sebab tu bila benda-benda macam ni, kalau akak nak kongsikan pada orang yang mungkin tak pernah ada pengalaman sikit sebanyak pengalaman, orang akan cakap kita ni taksub dengan mimpi. Macam kita dalam Islam pun sebenarnya mimpi ni barat kita tak boleh cerita dengan orang. Tapi dia boleh mungkin maksud tak boleh cerita tu, mungkin dia boleh jadi mengundang kepada fitnah. Satu. Tetapi kebanyakan apa yang akak mimpi ni, benda tu akan jadi. Itu yang menyebabkan akak jadi takut. Bila takut tu, itu menyebabkan dia mengganggu tidur kita. Faham? Itu sebenarnya. So kalau nak cerita pasal tengah tidur, bunyi, nampak pergerakan, itu dah biasa dah. Akak cuma pandang je macam, jangan kacau aku. Itu je akak cakap. Akak boleh okey, kau nak bunyilah apa benda ke, kau bunyi, tapi kau jangan muncul, jangan kacau aku. Itu je. Yalah. Jadi akak pernah nampak benda tu dalam mimpi sajalah. Yes, dalam mimpi dan nyata pun pernah. Pernah. Oh ya. Ada juga Pernah. Mimpi tu maksudnya kalau dalam mimpi tu akak tu mimpi, besoknya ke lusanya dia akan nampak lah. Dia akan nampak exactly benda yang sama. Sebab tadi ingat kan macam dalam mimpi akak nampak, contohlah saya mimpi ada kat sini. So esoknya tu saya nampak ada exact yang lain kecuali benda tu, tapi kita tahu semalam nampak benda tu kat situ. Tapi in real life kita tak nampak. Tapi kalau akak ada kalanya akak ada kala nampak juga. Yes. So dia, kalau nak cerita terlalu banyak. Kata khazanah mimpi dia banyak. Kalau nak buka, akak takut nanti kan orang gerun dengar. So macam mana, itulah. Tapi akak tak pernah terfikir nak analisa diri ke, maksudnya nak cari tahu lagi dah. Akak tak pernah lah rasa macam nak expose benda ni atau cerita kat mana-mana platform. Tak adalah Yelah. Benda banyak lagi benda yang nak difikirkan daripada benda ni kan. Kadang-kadang kita nak cari jawapannya tak ada. Kita pun tak tahu apa terjadi pada diri kita. Kita susah kita nak explain benda yang orang tak nampak. Dan kita takut juga kan orang cakap ni kita ni mandai lah. Yes, itu yang boleh mengundang kepada jatuh fitnah. Macam-macam kata-kata nanti. Betul. Right. So
kadang-kadang kalau akak suka berkongsi dengan orang yang sikit sebanyak ada pengalaman tu. Merasa tu. So then baru akak boleh cerita. So kadang-kadang benda tu boleh relate dengan dia. Untuk orang yang tak pernah mengalami dia, ngarutlah dia ni. Tapi itulah. Dia macam tu lah. Tapi apa yang akak kongsikan dekat sini dengan kat Santace ni adalah satu pengalaman yang apa yang terjadi pada akak ni maksud Hafiz So apa yang terjadi dekat akak dan kami sebagai host kat sini pun kami mendengar sampai kami pun macam wish benda ni boleh jadi macam ni. So itulah apa yang Kak Halida kongsikan hari ni adalah pengalaman beliau sendiri yang pernah beliau rasakan. Dan akak sendiri rasa, akak sendiri ada kat situ sampai tangan kenikat. Imagine kita tangan kenikat apa kita sedar-sedar sana tu. Itulah antara yang membuatkan kita orang stun lah. Kita orang macam mana boleh jadi macam tu Macam saya sendiri, saya personally tak ada pengalaman tu. Tapi yang mimpi tu pernah. Contoh macam kita tak pernah pergi tempat tu, tapi dah mimpi 2-3 kali vision tu. Tapi last kali tengok dalam lalu kita baru first time lalu sini. Inilah rumahnya, dah mimpi kan. Tapi kita nak cerita kat siapa kan? Maknanya you dah diundang awal-awal lah untuk melihat. Betul kan? Itu antaranya. Macam aku dah dia nak bertanya tapi tak nak terlalu detail sangat lah sebab dah ada silakan bertanya. Tak ada masalah. Sebab dia cerita berat sangat ni. Diorang tahu kalau saya tanya soalan tu yang akan tak boleh. Soalan berat. So tapi itulah sebab saya masa akak datang saya berminat tengok mata akak sebenarnya. So saya tanya akak boleh mata ni ke sebab pada pandangan saya lah kan, mata akak tu adalah mata yang boleh nampak sesuatu lah. Dan pernah akak masa muda bermimpi seseorang lelaki yang datang kat akak? Macam-macam lah. Bagi cincin pun benar. Tapi akak pernah mimpi orang bagi akak cincin dia macam ni, dia ambil tangan. Sudah akak simpan ya. So akak simpan. Dalam mimpi tu terima. Sebab dah dia gengpak. So tapi macam cara paksa tu dia bagi tu. Nampak? Tu maksud kami soalan dia berat. Dia soalnya bukan akak boleh ni. Tapi nak cakap agak berat juga nak itu sebab explain tu saya tak nak sebenarnya. tanya soalan tu. Akak tu nak describekan dekat kita, takut ada yang tak pernah alami benda ni untuk fikir lebih jauh benda tu. So banyak lah kalau ikutkan apa yang akak ni akak Halida cerita dengan saya banyak. Ada lagi 10 kot rasa yang saya tertarik sebenarnya. 10 Kadang-kadang akak boleh kadang mimpi di rumah arwah mak dulu kan, dekat keramat. Akak boleh mimpi ada 3 macan jaga kat belakang rumah. Macam ni rimau lah. 5 macan. Satu yang singa besar, ada 2 dekat belakang rumah. Dan akak ada mimpi ada seorang lelaki lah. Tapi lelaki ni punya kot, dia punya. Okey. Maksudnya itu bukan menjaga rumah akak kan. Ni lelaki tu punya barang. Akak ternampak lah dia punya ni And it happen that akak bertanya, adalah benda tu ada relate lah dengan orang. Kalau kita tanya kak nanti orang habis. Contoh saya nak tanya betul. Kalau saya tanya orang nanti contoh lelaki tu akak kenal ke? Kenal. Okey. Tak apa lah, kita faham. Jadi akak cakap, dia kata dia letak kat situ. Okey. Tapi akak boleh mimpi benda tu. Ada macam tu lah. Ada. Banyaklah macam seperti mana yang Mr. Aidan pun tahulah. Dia banyak. Okey. Banyak yang macam tu banyak. Ada yang ada tempat dan juga ada orang yang nama besar yang kita tak boleh sebut. Okey. Faham. Alright. So inilah dugaan dia Pada aku yang aku nampak sekarang ni ialah dugaan masa syuting, dugaan ialah apa-apa pementasan, konsert dan sebagainya. Lagi satu dugaan bila jadi selebriti. Bila orang ramai kenal. Kan, dan kita kadang-kadang terlepas pandang, kita nak kena jaga tutur kata kita dengan siapa kita jumpa kan. Dan benda ni kadang-kadang mengundang benda-benda macam ni lah. Sebab kita tak tahu yang datang tu siapa, dia bawa apa. Kita pula magnet, nampak belakang dia. Betul. Something like that lah. Sebab tu ni adalah salah satu cabaran. Betul. Nah, apa yang Kak Halida cerita sebenarnya, actually apa yang Kak Halida tu buat saya diam sebenarnya. Apa pengalaman Kak Halida bermimpi tu sebenarnya deja vu tu
Sama macam saya sebenarnya. Adam pun tahu. Dia So banyak sekali saya teroka pun sebelum nak pergi tu saya pun down lah. Tapi Adam macam saya cakap dia urat dia putus. So dia kata masuk kau masuk. Tapi bila dah masuk dia tahu lah macam-macam. Tapi Adam cakap kau pergi sini. So sebab tu saya rasa pengalaman sebab itulah saya nak tanya. Tapi nak tanya tu pun biarlah, tak boleh lah. Kata terlalu panjang, terlalu umum. Kata buka cerita di dalam podcast ni kan. Orang kata Itu boleh off the record lah. Betul. Alright. Kan? Okay. So kita nak berterima kasih pada Kak Lida kerana sudi berkongsi di platform Santai Chill. Dan insyaAllah mungkin rezeki lagi kita berjumpa lagi one day. Amin kan. So setakat ni rasanya macam panjang kan cerita, macam-macam cerita kan. Betul. So if something strange in neighborhood, we might call Ghostbusters. Dah jadi movie lah. So akak pun nak ucapkan terima kasih kepada Hafiz, kepada Syuk, juga Mr. Adam Official kita selaku manager akak kali ni Asyik tahu mahal tau. So untuk menggunakan akak di sini untuk share sedikit sebanyak pengalaman. Ada benda yang terungkap, ada benda yang tak terungkap. So this is life. Kan? Life-nya begitu. Ada benda yang kita boleh digest dengan akal kita, ada benda yang kita tak mampu nak digest dengan akal kita. Alright, okay. Kami doakan akak terus maju dalam industri, dalam apa pun industri kak. Kami akan tetap di belakang kak. Amin. Amin. Begitu juga buat podcast Santai Chill. So korang akak punya kamera tu. Okay. So korang jangan lupa subscribe. Okay, subscribe. Okay. Dan juga kena sentiasa mengikuti the latest video vlog daripada Santai Chill ni. Terima kasih lagi sekali. Dan kita nak terima kasih juga kepada kita punya host ini. Yang ketiga lah, host baru selaku manager juga. Hari ni betul-betul kita unlock the first unlock unlock for artis kita. Terima kasih kak dan sudi unlock untuk Santai Chill. Mungkin ada lain dan yang lain. Kita tak tahu. Santai Chill ni always ada surprise untuk surprise semua. Dia akak always suka surprise. Kita cuba, kita minat untuk dapatkan satu cabaran. Kami bukanlah cabaran yang mengundang yang tak baik tak. Kita mencabar diri untuk improvise diri. Supaya kita dapat go further lah. Sebab pada kami ni pun dalam bidang hiburan juga. Pun orang kita dalam landasan sama. Kita seperti penglipur lara. Kan penglipur lara ni kita bercerita, orang mendengar. Kalau orang boleh relate tu sampai ke hati tu, maknanya kita berjaya lah menyampaikan cerita kita tu. Okay, jadi kalau korang masih nak dengar cerita yang seterusnya macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.